hidup yang tenang. Apakah mengikut Al-Quran atau hadis atau falsafah atau tidak kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ni saya bertaruh dengan jiran baru saya. Sebelah rumah ada jiran masuk berapa bulan. Tapi Yapet tak bersempatan kerana berada di Hong Kong berapa bulan. Jadi beberapa hari lepas, saya pun sebagai seorang jiran yang baik, ikut budaya kita dan juga ikut Islam, kita kena tegur, kita kena jaga, bertanya khabar kebajikan jiran-jiran kita. 40 jiran depan belakang semua, ramai. Jadi kita tanyalah, bertaruh, tanya dia apa kerja, dia bekas guru, setakat mana sekolah kebangsaan SK, di mana Melimau, Melaka. Oh, tempat saya dulu memeluk Islam. Dia setahun lebih tua dari saya, dah bersara awal, 56 tahun. Dia kata, oh, ada tak ambil naik pangkat ke, belajar lagi ke, dan sebagainya. Dia kata tidak, dia setakat guru saja. Saya tengok macam tak ada cabaran hidup dia. Cuba korekkan dia. Kita suka takruf, suka tanya benda-benda macam ni, kepo sikit. Jadi dia kata dia ada ditawarkan dulu, dia ada DepEd, Diploma Education, ada dia pergi pada institut mengajar lah, institut perguruan ya. Dia pernah ditawarkan untuk pergi universiti, ambil ijazah Universiti Malaya, tapi dia tolak bila berkahwin. Bila tengok berkahwin, tenang. Lepas tu pernah ditawarkan jadi senior assistant, tapi dia tolak. Kata. Dan dia bersalah awal. Nampak macam dia tak minat ke kerja dia cikgu ke apa ke. Jadi saya tanya soalan yang lebih tepat, iaitu soalan akhirlah sebelum habis takruf tu, dekat sejam sembang dengan dia. Saya tanya, tuan, encik, saudara, apakah minat kerjaya saudara sebagai cikgu? Macam mana you rasa? You cinta ke kerja kau ni? Kerana kau 34 tahun jadi cikgu. Saya setahun pun give up. Saya 3 bulan duduk satu tempat pun fed up. Stress. Dia jawab apa? Bertukar wajah dia terus. Jadi riang. Dia kata, oh, cukup suka. Dia orang cukup suka. Ini cara nak jadi seorang yang pandai berkomunikasi dengan orang. Kita tanya dia satu seorang soalan yang dia boleh bangga. Terus dia beranimasi lah. Dia kata, oh, saya memang suka mengajar. Murid-murid saya suka. Dan sayalah satu-satunya cikgu yang boleh berkongsi satu cawan dengan 2 murid. Mereka kata, cikgu, boleh minum ke? Boleh. Sampai gelas dia sepertika. Dia boleh berkongsi dengan orang. Lepas tu mereka dah bersara. Dia dah jumpa anak-anak murid, dia dah besar kan. 34 tahun mengajar jadi cikgu. Apa kerja, dapat pekerjaan jadi apa, pembantu driver ke apa ke, alhamdulillah. Dah kahwin, itu bagus. Hubungan sosial, bawa ketenangan, kebahagiaan. Tetapi kenapa dia tidak ambil cabaran untuk jadi senior assistant atau headmaster, atau ambil ijazah untuk mendapatkan lebih gaji? Dia tolak kerana dia sanggup hidup yang lebih sederhana. Sekarang dia ada 5-6 anak. Antara anak dia boleh sewa sebenarnya 2008. Anak dia meniaga susu kambing. Entrepreneur lah, usahawan. Jadi saya cuba rumuskan falsafah hidup orang tu. Dan saya tanya dia, last lagi soalan. Ada tak apa-apa penyakit? Dia kata tak ada, zero. Saya kata, terbuktilah teori apa selama ini, bahawa penyakit kebanyakannya mati terkejut dan sebagainya datang daripada stres. Tak ada stres. Dan daripada kisah saudara jiran saya ini boleh ambil satu natijah falsafah bagaimana seseorang itu boleh elak daripada stres. Iaitu seringkali kita tertunduk kepada bisikan syaitan iblis yang kata, awak buat kerja ni, pendapatan awak
Sehinggalah kamu terpaksa pinjam pada alun. Semua faham secara ringkas. Jadi, kenapa kita boleh tertekan? Jadi, kita terbawa-bawa oleh syaitan. Terbawa-bawa oleh bisikan iblis. Dan ada orang kata guna ayat Quran boleh tenangkan jiwa. Betul ke? Kepada saya, salah. Kena baca ayat Al-Quran itu betul-betul. Apa maksud dia? Guna ayat Quran boleh hindar daripada syaitan. Salah. Kerana syaitan pun membaca ayat itu kursi. Yalah. Ayat Quran ini, kita mesti tahu, bukan matlamat hidup. Matlamat hidup ialah Allah. Mencari keridaan Allah. Ini orang kita silap. Dia sangka kita solat, tutup aurat, jangan makan babi, pergi masjid, hafal Quran, akan masuk syurga. Salah. Kena baca ayat Quran. Ada orang samakan hadis dengan Quran. Salah. Quran mencabar, berilah satu surah min misli. Hadis tak boleh lawan surah Al-Quran. Senang, Ada orang sangka, kena ada duit simpanan, semua duit kena simpan dalam bank atau emas, baru bahagia atau selamat. Salah. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi. Ada orang sangka, merepek ni, kalau ikut dia, akan sesat. Salah. Hanya Allah yang sesatkan. Tapi tak apa. Maksud saya ialah, kadang-kadang bila kita ikut nasihat-nasihat ni, kita rasa macam, tak payah buat apalah. Salah juga. Allah dah gerakkan dalam diri kita ingin tahu. Ingin dicabar. Tapi, salahnya ialah kita percaya dengan hak istimewa Bumi Putra. Kita percaya dengan keistimewaan hidup kita ini sudah dijaga orang lain. Tidak. Hanya Allah menjaga kita. Jadi senang aja nak sampai ketenangan bila kita ikut pedoman. Al-Quran ini pedoman. Al-Quran ini huda. Huda ni macam tanda jalan raya. Dia tunjuk mana Kuala mana Putrajaya. Ia bukan menjadi jaminan bahawa itulah matlamat dia. Kita pegang Al-Quran, dia tak boleh ubat kita. Dalam Quran tersebut sesungguhnya ayat ini ruqyah. Ya, menjadi ubat. Ada dua makna. Ruqyah pada hati, ada juga kata membawa ketenangan. Mengingati ayat-ayat Allah membawa ketenangan. Ada ayat dia. Tapi bacalah maksud ayat dia. Maksud ayat dia mengingati. Allah suruh kita zikrullah. Mengingati Allah. Mendengar kisah-kisah yang Allah betulkan daripada ahli kitab. Apakah ada banjir besar? Apakah Fir'aun begini? Apakah Nabi Isa tak ada bapa? Ini semua kisah Bible. Al-Quran menafikan. Al-Quran datang membenarkan, bermakna membetulkan. Kalau membenarkan, buat apa you nak ada satu lagi kitab? Saya datang untuk membenarkan dia. Yang kau sibuk buat apa? Dia dah ada. Dia jadi saksi. Tak ada. Al-Quran membetulkan. Jadi, apa yang perlu dibetulkan? Banyak masalah kita. Banyak masalah kita datang daripada, saya kata, bisikan syaitan yang dirajim. Rejam bermakna bisikan, hembusan. Tadi bintang yang jatuh dan surah Mulk, kata menghalau syaitan yang rajim. Tidak. Digunakan oleh mereka yang menghembus. Saya meminta kita tiup lilin pada birthday cake. Make a wish. Shooting star, make a wish. Ini saya belajar dulu dalam Inggeris klasik. Akhirnya saya dapat faham bila saya mengikuti beberapa mufti dan orang alim seluruh dunia. Tak kisah melalui YouTube atau saya bermusafir, saya terjumpa orang, saya bertanya dan dapat tahu, menyingkap banyak rahsia dan semua rahsia tunjuk pada satu jalan. Untuk supaya anda terjaga tauhid anda tidak kena bisikan syaitan. Tapi ada orang sangka, aku tak mau dengar apa berita. Semua spam, semua grup. Hari-hari orang hantar saya muka spam, berita ini akhir zaman, semua akan mati, itu gelombang 5G, sekarang dah 6G.
China. Sepatutnya semua orang Cina mati. Atau semua orang Amerika mati kan. Dia kata sudden death. Saya kata stres. Orang berpenyakit. Saya pergi tanya semua orang yang penyakit. Sejarah hidup dia. Ada unsur stres. Jadi bukan saya betul 100% saya boleh jamin kita menyiasat. Kita makhluk Allah ini dalam keadaan sentiasa menyiasat. Al-Quran suruh kita menyiasat. Kalau kita baca, kita kata tenang cukup, itu bukan membaca. Kerana Al-Quran tak suruh baca begitu. Al-Quran suruh berfikir. Ya? Dalam surah Fatihah sendiri, ialah satu surah yang dinamik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagi kita tenang bahawa dia yang lahul mulk. Dia Tuhan punya. Jadi tak payah usaha lah. Tak timbul, tak payah usaha. Sendiri akan, macam tadi cikgu tu, dia minat mengajar. Tapi kenapa bersalah awal? Dia kata stres daripada komputer. Dia kata. Bukan bidang dia. Kita suruh cikgu yang bidang dia mengajar, pergi kendalikan komputer. Suruh saya tak apalah. Stres saja. Suruh. Jadi, masa dia pula banyak mentadbir. Jadi saya tanya dia, kalau anda diminta oleh Perdana Menteri untuk menasihati sistem pendidikan untuk dibetulkan supaya guru hanya mengajar dan pentadbir lain hanya mentadbir. Saya rasa lebih baik. Dia setuju. Lebih baik. Kurang stres. Kerana mengajar tu, saya mengalami, awak bercakap sejam pun penat. Berjumpa orang penat. Meeting penat kepala. Tulis kata kerja lagi penat. Baca buku penat. Penat di otak. Melainkan kau enjoy. So, saya enjoy buat live. Saya enjoy berkongsi. Saya enjoy hantam ini grup Bumi Lepir. Berapa nak ajak orang kita, adik-adik kita sebenarnya, mari main dengan fikiran, dengan falsafah, dengan perhitungan. Ya. Jadi, dia kata boleh pisahkan mengajar. Jadi kalau saya jadi PM XI atau X2, saya akan rombak balik semua kementerian. Kenapa negara kita stres? Kan kita bagi negara ekonomi. Masalah ekonomi kita. Kita berbaik dengan kaum lain lah. Dengan kaum Cina yang tidak berperang. Mereka kaya. Kita salahkan kaum pendatang lah. Dia bukan pendatang. Dia rakyat. Kalau nak cakap pendatang, ada Rohingya, Bangladesh, Myanmar, Nepal. Mereka merata. Saya jumpa mereka. Amoy-amoy tu kan. Saya tanya, where are you from? Myanmar. Alanya Nepal. Oh, I don't know Nepal. Dia cakap, I take you there. Saya bawa lah awak pergi. Oh, Waalaikumsalam. Salam pagi. Good morning, Mr. Sani. Semua-semua ni. Saja. Boleh dengar suara. Okey. So, pendatang-pendatang ni mengikut statistik tahun lepas. Ada engineer kena bagi statistik. 90 bilion ringgit diremit balik kepada Bangladesh. Oleh orang Bangladesh. Ini baru satu kaum. Kenapa kita tak perangi pendatang ni? Bangladesh. Dia pula kahwin dengan awet-awet kita. Oh. Kerana dia kerja kuat. Dia boleh jaga lembu sampai 1000 ekor. Terkejut saya. Dah lah 300 ekor. 10 ekor pun saya tak boleh jaga. Kambing pun 2 ekor. Tak boleh jaga. Angsa sepasang pun lari. Jadi, mereka kerja kuat. Tengok cara mereka kerja. Dan jujur. Bangladesh ini boleh dimasukkan ke tempat cashier. Bermakna mereka jujur. Cuba masuk, satu bangsa lain lagi masuk. Habis wang anda. Jadi, mereka jujur. Mereka kerja kuat. Saya pernah pergi kilang yang dikerja oleh orang Bangladesh. Tak ada satu pun minta cuti. Mereka dapat award 365 hari. 306 Melaka hari raya. Hari raya Aidilfitri pun dia kerja. Orang Bangla. Contoh kilang perabot. Juga kaum ini. Ambil alih kedai pun ini. Rohingya pun buat. Aceh pun ambil alih. Sekarang PMS kata sesiapa yang sewa keluar dia punya gerai di Selangor akan dipecat. Zahid macam mana? Tak dipecat dia. Akan dicampur tangan dia. Jadi, masalah negara kita begini. Buat apa stres? Kita baiklah dengan kaum lain. Buat macam Cina, Xi Jinping dia baik dengan Rusia. Kenapa? Rusia tengah stres.
Dia perang dengan Ukraine. Xi Jinping datang muka macam ni, senyum. Rusia pun peluk. Pergi BRICS, BRICS punya meeting baru ni Afrika. Tunjuk itu. Tengok, kenapa China tak stres? Dia tak tunjukkan diri lah Xi Jinping. Semasa pergi ke Afrika itu bersama Putin disambut oleh Afrika kan. Dia satu kuasa besar nuklear yang menentang Amerika dan NATO. China pun dah kian besar. Dia pun ada veto, dia pun ada bom atom, dia tengah buat armada, dia tengah nak kepung Taiwan, apa-apalah dia desperately, dia tengah nak potong segenting kera ke, dia tengah nak buat OBO ke, BRI, Belt Road Initiative ke, tak apa, langkatlah China ni. Dia bagi tengok cara China ini. Xi Jinping, dia tenang je, dia bagi Putin kat depan, orang semua pulak Putin, ini main catur. Sebab Amerika kena dengan Putin, Afrika dah ada Putin di belakang. Ini China, Xi Jinping, ya, diselamatlah. Ini main bidak jatuh, catur. Macam tadi cikgu jiran saya, dia tak boleh jadi senior assistant, dia tak ada kena hadap puru-puru pepandu lah. Selamatlah. Awak halaukan bishop awak ke, main catur lah, blocking. Duduk, relax je, tenang. Kenapa nak cari pasal? Kalau nak tenang lah kan. Jadi dalam hidup kita sentiasa kena berfikir strategi. Bagaimana nak hidup tenang, jangan terganggu. Masalah kewangan. Macam saya kata tadi, kita baik dengan kaum-kaum lain, dapat perniagaan. Mustahil baik dengan satu orang ke kawan ke Yahudi ke, tak dapat projek dari dia. Mustahil. Secara purata saya dapat. Saya tak ada sijil. Kebanyakan kerja saya, projek saya, memang mulut kawan. Jadi, awak kena cari kawan yang mulut baik, bukan mulut reza, dan buat kerja yang baik, supaya dia boleh recommend, budak yang bagus ni. Saya bagi dia cuci kapek saya kan, kapek saya, tu kawan dia. Jadi, kita tengok kawan-kawan lain, mereka hidup susah. Kaum Cina Apek juga datang sini, selai sepinggan. Orang kata bawa emas, bukan semua orang ada emas. Kalau dia ada emas, dia takkan lari dari China. Lari banyak. British offer, dia mari. India, British offer. Sekarang mereka duduk sini. Kita ada social contract. Kenapa nak buat stres? Kenapa nak pertambalikkan perlembagaan kita? Kenapa nak berpaut pada Akta 152, 151, 153? Why? Apakah dia dah bantu anda selama 60 tahun? Katanya. Kalau ada, teruskan. Kalau tak ada, kena ubah perjalanan. Ubah paradigma. Ini Al-Quran ajar. Mana ayat dia? Mana? Siapa tahu? Pergi cari. Ayat Quran adalah petunjuk. Dia penunjuk jalan. Dia indikator. Kita baca ni, hafalnya tak ada bawa apa manfaat. Ar-Rahmanir-Rahim. You hafal lah 1000 kali. Tak bawa manfaat. Syaitan pun tahu ayat kursi. Kan? Yang bawa manfaat bila kita tafakur, mendalami maksud Ar-Rahmanir-Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Mengatasi kemurkaannya. Ya? Jadi, bila kita faham itu, bahawa dialah Rahman Rahim, dibuktikan dalam banyak ayat lain. La khafun wa lahum yazanun. Ya? Tidak ada bimbang, tidak ada takut. Lepas tu disokong lagi, ya, kita mutasyabihat banyak ayat lain. Bahawa dia tidak zalim. Orang kata ni kena injek ni, KKM ni, WHO ni ya. Kepada saya, injek ke tak injek tak jadi masalah. Injek tak injek. Sehingga orang dikenakan pedang. Awak ni sembah Allah ke? Dia jawab tidak. Tak jadi masalah kepada dia. Jangan stres. Yang stres yang jadi masalah. Percaya kepada bisikan-bisikan kiri dan kanan. Sehingga menghalang orang pergi masjid. Engkau stres diri engkau di akhirat esok. Kerana neraka bagi sesiapa yang menghalang sesiapa. Tak kira dia kafir ke sesiapa. Selagi dia tak bersenjata. Dia nak masuk masjid. Wallahualam dia nak masuk kenapa. Kerana Allah, dan masjid tak ada apa. Dia nak curi. Biar dia curi. Buat apa nak stres. Biar pun nak buat tabung kunci. Lepas orang curi RM22. Nak masukkan dia penjara 10 tahun. Zalim. Halal kan. Ya? Kalau pencuri datang rumah.
nak RM20. Bagi dia 50. Kerana kita yakin segalanya Rabbil Alamin. Hasbunallah ni'mal wakil. La haula quwwata illa billah. Ya. Alaihi tawakkal wa huwa hasbu. Inna qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Sesungguhnya semua itu Allah sudah hitung fi lauh mahfuz. Ya. Senang kan? Kalau orang betul-betul ikut Al-Quran kepada saya senang. Jadi saya bukan kata saya tenang sangat. Pernah saya amat tenang bila memeluk Islam. Sampai nirvana. Sampai fana filah. Masa tu tak ada benda nak. Bila serah kepada Allah, memang tenang. Itu dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh kan. Kita sudah tahu semua ini. Yang pelik ni, kita dah tahu semua ini, kita tetap melakukan kesalahan ini. Pergi sihir, pergi alung, percaya santau, percaya jin. Saya selalu dengar. Ini orang buat. Allah yang buat. Kalau dua lelaki perempuan tak muhrim bersama syaitan yang ketiga. Tak, Allah yang ketiga. Ada ayat Quran. Tak pernah kata syaitan itu berkuasa. Syaitan tak ada power. Berapa kali nak ingatkan? Ayat mengenai Harut Marut, orang tak baca. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Apa yang pergi baca? Kehancuran tak ada. Bumi dihancurkan tak ada. Itu surah tu kiamat. Kebangkitan. Saya pergi baca surah tu kiamat. Saya dah terangkan. Malah aku nak terangkan balik. Mengenai kebangkitan. Awak bukan hancur. Awak dimasuk alam lain. Mau dah. Baca balik. Bila macam bertembangan. Ya? Atom dia tak hancur. Tulang-tulang pun datang daripada stardust. Daripada bintang. Daripada sebut bintang. Kalau tidak, jangan hantar anak jadi engineer. Belajar matematik. Conservation of matter. Law of thermodynamics. Newton law of cause and effect. Dan belajar semua itu. Belajar agama. Kalau belajar agama pun belajar macam apa? Cuba belajar tahafud. Dia belajar tentang Aristotelian four causes. Hujah antara Ibn Rushd dan Ghazali. Itu falsafah sains amat tinggi. 1000 tahun dulu. Mengenai ahli falsafah Aristotle yang 1000 lagi tahun sebelum itu. Amat tinggi. Mereka membincangkan tentang sifat-sifat Allah. Alam ini, apakah qadim ke? Kerana alam ini ditakbir ilmu Allah. Kita anggap alam ni lain tau. Uish, ada penjahat-penjahat ni, dajjal ni. Beruk-beruk ni. Oh, kita mesti kalahkan mereka, bunuh mereka. Bukan. Ini kapiak-kapiak ni. Bukan. Baca balik ayat Al-Quran. Kalau tidak dengar Dr. Quraish Syahib dari Indonesia, kamu tak boleh panggil dia. Mereka itu kafir. Kamu belum dakwah kepada mereka. Kamu belum lagi tunjuk contoh yang baik. Malah, tak semestinya kamu orang beriman. Tak semestinya. Kerana ukuran iman bukan keturunan. Tak ada satu ayat pun menyatakan keturunan Nabi-Nabi pun dianggap beriman. Dia ada syarat dia. Akhir balik, naik saksi. Tapi syaratnya bukan kerana kamu keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW. Itu jelas dalam Al-Quran. Kenapa kita tak mau ikut? Jadi Allah bawa seorang apek Cina masuk Islam. Tengok baru beritahu. Kerana saya bukan keturunan sesiapa. Saya wallahualam. Kalau saya keturunan pun apa? Saya keturunan Genghis Khan pun apa gunanya? You see? So, you stress yourself for no reason. Awak stresskan diri anda untuk ada sebab. Orang tak kahwin. Kahwin lah. Memilih itu aku yang pasal lah. Lepas tu akhirnya tak ada pilihan. Memilih lah. Kalau if you have a choice, then choose. Tapi kamu tak ada pilihan. Ambillah apa yang sempat. Betul tak? Ini banyak masalah manusia saya tengok. Termasuk saya punya sendiri. Dan saya cuba. I guna reasoning. I kata, sepatutnya tak saya minta lagi duit. Saya kerja Hong Kong kan. Saya dapat duit. Tak cukup ni. Orang lain dibayar RM50,000. Saya dibayar hanya RM15,000. Contohlah. Tak puas hati. Tak tenang. Tapi bila anggap rezeki itu daripada Allah. Kami yang jamin rezeki kamu. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Dia dah rasa terjamin tu hanya daripada Allah. Dia menipu. Bukan. Allah menarik. Jadi tak payah kerja lah. Tidak. Dah orang beritahu kesalahan kita. Allah kata apa? Mereka yang berfikir. Mereka yang betulkan diri. Mengambil jalan kepada Allah. Kepada aku. Ambil lah.
akan jumpa cara membetulkan diri. Saya dapati saya ni emosional. Bagus tak? Saya dapatilah ramai orang yang kita akan dilanda bencana Oktober 21, banyak rusuhan. Berkenaan dengan kita, bukan kita yang merusuk. Tak merusuk. 22 tak ada merusuk. Ni tahun 23. Bila nak merusuk ni saya tanya. Gugur akhir zaman. Bila nak matinya semua orang? Kenapa saya tak percaya matinya semua orang melainkan dengan Allah, dan Allah tidak asbabkan begitu? Kerana ada seorang hamba Allah lain. Tak jauh dari sini, saya dah cerita berapa kali, dia beritahu saya, menangislah syaitan. Menangislah Bill Pagar. Betul juga. Kenapa dia nak depopulation? Saya pun cek baliklah depopulation. Saya pun cek baliklah angka-angka kematian. Tak ada lebih daripada biasa. Sudah dikira. Setiap hari 150,000 orang akan meninggal dunia mengikut perkiraan di dunia. Dan setiap hari 450 orang akan meninggal di Malaysia. Every day. Lebih ke kurang, kita tengok. Dan lebih itu, saya semua kaitkan ada stres. Pergi percaya hadis-hadis kepada saya bertentangan dengan ayat Quran. Kerana ayat Quran sebut dalam surah Yunus 62 amat jelas. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazi amanu wa kanu yattaqun. Iaitu sesungguhnya kekasih Allah, wali-wali Allah tidak ada takut dan bimbang dalam diri mereka. Mereka itu beriman dan bertakwa. Dan banyak ayat lain. Kita kata kita akan kebeluran. Tak ada satu ayat pun malah menjamin bahawa orang beriman tidak akan kebeluran. Sebenarnya orang tak beriman pun tak akan kebeluran. Tapi dia zalimi diri sendiri. Dia pergi lari. Sampai tak ada makanan. Dia pergi prepping sampai isi rumah dia yang beras lepas tu rosak semua. Habis duit dia. Dan saya dah nasihati. Prep yang paling senang ialah kamu bertenang di tempat anda. Kerana Allah melindungi anda. Itu surah Al-Fatah. Bila Nabi pergi mengepung Mekah, baca balik. Alhamdulillah ada sahabat itulah. Dia suruh saya baca Al-Fatah. Saya kata, apa surah saudara? Ajak saya baca. Ini bila kita jumpa orang yang bijak, kita tanya nasihat dari dia. Yang minta duit dari dia walaupun dia kaya. Minta nasihat. Kerana akan ubah nasib kita. Biiznillah lah. Apa surah harus saya baca? Dia kata surah Muhammad dan surah Fatah. Saya baca. Sampai satu ayat. Masya Allah, saya tak pernah baca ayat ni. Ayat itu apa? Semasa Muhammad SAW mengepung Mekah, Allah tahan dia. Berhenti. Allah kata. Turun ayat. Berhenti. Kenapa berhenti? Kerana ada hamba-hambaku, wali-waliku, orang beriman di celah-celah Kaabah. Kalangan orang Quraisy, kalangan orang Fir'aun, kalangan orang PMX, kalangan Putrajaya, ada wali-waliku. Di Hong Kong ada waliku. Engkau jangan masuk. Takut engkau terpijak dan hanyanya hambaku yang beriman. Nampak? Jadi, menunjukkan mereka yang tak ikut Nabi ni, yang betul, awak tak ikut saya. Mungkin dia wali Allah. Itu sebab Buya Syakur kata, orang yang zalim mungkin wali Allah yang berpura. Dua natijah ayat dia tu. Satu, bawa kita tenang. Dia tengok Bill Pagar pun doa untuk dia. Moga dia dapat hidayah. Jangan benci dia. Dia didatangkan oleh Allah. Jumpa muka KJ. Walaupun punya benci dia. Bila dah tahu ayat Allah, tak jadi benci, jadi kasih sayang. Kesian kat dia. Doa untuk dia. Dia hilang pekerjaan. Dia susah. Mana dia susah kan? Susah hati mungkin. Susah politik. So, apa ni, kepada saya, there is no problem in life. It's so simple. Tapi kita jadikan masalah kerana kita, ini grup-grup ni, grup WhatsApp, saya kata keluar daripada grup. Itu sebab Telegram grup saya haramkan copy-paste daripada mana-mana grup akhir zaman, Apocalypse, KKM ke, anti-KKM ke, PPIM, saya haramkan. Saya pergi, hari ini saya akan pergi mesyuarat PPIM, membantah perjanjian KKM dan WHO. Saya bantah. Saya beritahu Zul Hasan, kawan sekolah saya. Saya bantah atas kemanusiaan. You cannot cucuk saya dengan apa tanpa izin saya. Dan saya tak izinkan. Kerana apa? Kerana saya rela mati. Simple aja. Ya, tapi susah sangat. Saya serah kepada Allah. Habis saya dah istiqamah. Tapi bukan saya kata berhenti berfikir. Kerana Quran penuh dengan fikiran. Sesiapa yang berhenti berfikir,
dia itu bukan orang pengikut ayat Allah. Sesiapa yang berpaut hanya kepada Al-Quran, bukan pengikut Al-Quran. Pengikut Al-Quran, dia ambil Al-Quran, dia ambil satu ayat, dia boleh pergi hujung dunia. Dia boleh pergi sampai bulan. Ya. So, I will protest. Tapi I will nasihat kawan saya, please, yang chemtrail, lagi satu cerita, chemtrail lah. Tengok kat udara. Lepas tu baca, ni racun ni. Allahu Akbar. Boleh percaya semua. Tak ada berapa chemtrail saya tengok kat Munich, kat Hong Kong semua. Mampu satu dunia. Tak ada. Mampu pilot tu sekali. Mampu ground crew. Tak ada. Dia condensation. Tak contrail. Tapi orang tak percaya contrail. Tak belajar fizik. Condensation. Macam mana awan terjadi? Awan lah chemtrail paling besar. Ni Allah nak siapa pergi campangan. Lepas dia lalu tu hujan. Bila dia terganggu droplet udara, memang dia jadi hujan. Luar biasa di Hong Kong ini. Sebenarnya 140 tahun dulu agak luar biasa, tapi ini rekod lah. Mesti ada rekod. Gempa bumi dulu di Barastagi apa tu? Lake Toba tu lah, gunung tu kan. Habis padam satu dunia. Habis mati semua dinosaur. Kita pernah melalui zaman ais. Ada orang teori kata bumi kena terbalik. Habislah magnetik kita ni tengah bercondong. Memang malapetaka. Kita mati malapetaka, syahid dunia. Saya beritahu. Tapi saya sayang kaum kamu. Kalau sayang kaum kamu, kenapa awak emosional? Kita nak dakwah ke orang kan? Saya nak selamatkan umat. Bohong tu. Bohong. Orang yang betul sayangkan umat tak akan sebut begitu. Orang yang betul ikhlas tak akan sebut saya ikhlas fisabilillah. Ini pendapat saya selepas 43 tahun memeluk Islam. Saya dapati orang yang mengucap saya ikhlas, tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tak cakap. Saya dapati. Orang betul-betul wali Allah. Dan ayat kamu sebut, kamu tak kenal mereka. Kami kenal. Masakin. Cuba cari ayat asnaf masakin dan fakir. Ada satu ayat kata, engkau kena cari orang masakin. Kerana dia tak akan beritahu dia masakin. Tapi engkau boleh kira bahawa dia masakin. Ada ayat Quran. Awak tengok daripada keadaan dia. Awak tahu dia ini memerlukan bantuan. Tapi bukan kerana maruah. Dia punya tawakal kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Allah memilih untuk memiskinkan dia. Dan memilih anda untuk mencari dia. Supaya awak dapat pahala. Dan dia dapat rasa rahmat Allah melalui ikram muslimin. Kena ada. Sekarang tak ada ikram. Benci membenci. Troll mentroll. Lepas tu kata, aku kasihmu. Aku ikhwan muslimin. Syekh Sufi saya kata, mana ukhwah dia. So kita kena periksa percakapan kita. Bila kita mengutuk seseorang tu, apakah yang penuh kasih sayang? Ya fitnah orang. Apakah yang penuh kasih sayang? Boleh. Saya nak tengok lah. I like to see that. So, if you really love somebody, you don't have to say it. You show it. You do it. You harapkan pembalasan. You tahu bahawa Allah akan balas. Jangan beritahu dia, saya tak nak balasan apa-apa, saya harap Allah saja. Ya. So, saya nampak keadaan ini berlaku dalam masyarakat. Semua pergi KFC. Semua pergi Imam Mahdi. Imam Mahdi. Kita tak susah. Malah saya anggap kita sebenarnya bukan B40. Saya panggil B40 bukan bawa paras kemiskinan. Dia bawa paras kemewahan. Dia bawa paras kesenangan. Dia bawa paras convenient. Comfort zone. Alah, aku tak dapat pergi KFC lah. RM100 kena lah sekeluarga. Saya tak dapat pergi umrah lah. Yang advance sikit, saya tak dapat balik London lah. Saya tak dapat holiday ke Australia lah. Saya tak dapat pergi winter ke Eropah. Itu bukan B40 bawa paras kemiskinan. Mereka bawa paras kemewahan, comfort zone. Rakyat kita. You cuba tengok berapa banyak kereta depan rumah saya. Lebih daripada manusia. Apalah dua biji kereta parking depan ni. Ya. Pergi Melaka, saya tengok kita perhati orang. Yang kaya. Tahulah bangsa saya dah kaya semua. Kaya je. Kat Sabah, dulu saya pergi Sabah. Semua Cina. Yang kaya. Semua. All are Chinese. Yang menyewa, mamak. Semua mamak. Cina tak nak jual kat dia. Saya pernah tengok dialog antara satu
mamak kaya dengan yang ada 7 kedai mamak, dan satu nyonya punya loket, pakai itu emas, dia pakai itu botol mineral, dia potong separuh, dia letak kepala dia. Itu bos mamak beritahu saya, itu tuan punya. Saya mau runding membeli dia bangunan. Iya, bank cakap 3.5 juta, lu kasih saya 4.7 juta pun saya tak mau. Apalah nyonya jual lah. Pasal itu mamak kaya. Itu Cina kaya. Kita miskin. Kenapa? Salah orang. You jawablah. Salah siapa yang awak miskin? Salah apa yang awak kena ke alung? Salah apa? Senang. Saya dengar semua orang kan, kerajaan. Oh, salah kerajaan. KKM. No. Salah diri sendiri. Kerana Allah tak menzalimi sesiapa. Saya tegaskan peringatan Allah ni tuan-puan. Bahawa Allah menjanjikan tidak menzalimi hatta tak umbang sesiapa masuk neraka. Kamu yang umban diri kamu. Kami tak zalim. Kami memilih. Kami yang menghijab. Kami yang mendatangkan apa juga kepada anda. Tetapi kamu menzalimi diri sendiri terlebih dahulu. Cari ayat tu. Cari. Saya dah lupa ayat mana tapi saya jumpa. Kalau bila saya memeluk Islam, apa cari balik ayat-ayat yang saya tanya padri tak boleh jawab. Apa jumpa kat Quran. Yang pertama, kenapa Allah jadikan Adam padahal dia bawa kerosakan? Diulangi dalam Al-Quran. Ada dalam Bible, diulangi dalam Al-Quran. Yufsidu fil ard, akan bawa kerosakan atas bumi, akan menumpah darah. Betul lah tu. Ini manusia ni cilaka ni semua. Kenapa Allah jadikan? Malaikat tak boleh jawab semua. Padri tak boleh jawab. Allah jawab. Terkejut saya. Alhamdulillah. Saya gembira jumpa ayat tu. Apa ayat tu tuan-puan? Ini a'lamu malah ta'lamu. Itu ayat power. Saya tahu apa kamu tak tahu. Aku tahu apa kalian tak tahu. Best ni. Bila saya dengar ayat tu kan. Bacalah terus. Apa yang dia tahu. Dia ajak Adam. Nama-nama segalanya. Apa benda nama apa ni? Nama apa ni? Lepas tu tanya malaikat. Beritahu saya nama-nama semua perkara ini. Kalau kamu mengetahui. Mereka kata, subhanallah. Kita tak tahu. Adam beritahu mereka. Adam pun beritahu mereka. Mereka pun semua sujud. Subhanallah. Kamu tahu apa kami tak tahu. Apa benda yang dia tahu yang kita tak tahu. Suratul Iqra turun kepada Nabi Muhammad yang dia dan Nabi Muhammad tak tahu. Dia tak tahu. Dia dalam gelap. Dia duduk kat Gua Hira. Dulu mana ada elektrik, mana ada handphone. Duduk sana. Khatijah hantar makanan. Ya. Duduk betapa. Ada orang menyangkal. Ada orang pula cuba nak mencabar. Nabi betul ke pergi ke Gua Hira? Tak apalah. Saya dengar Buya Syakur dia pergi betapa. Dia memikirkan masyarakat. Tapi saya percaya, ini tafsir Cina lah. Saya percaya dia bertanya 5 perkara yang dijawab bila Malaikat Jibril datang. Adakah Malaikat Jibril datang? Tak apalah, ada 5 ayat turunlah surah tu dalam Al-Araf. Gumpal darah. Boleh baca. Ayat-ayat yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu soalan pertama Nabi. Saya percaya. Dia mesti tengah tertanya, apa patut dia buat? Dan jawapannya, Iqra. Baca. Apa aku sepatut baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan yang mencipta. Mencipta. Apa? Ini mesti soalan ketiga dia. Khalaqal insan. Bagaimana menjadikan manusia min alaq. Daripada sekumpal darah. Terjawab. Ini saintifik. Ini perkiraan. Ini jawapan. Dia bukan ratiban. Kalau orang meratib, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra biras. Kalau banyak orang suruh baca surah Al-Alaq, apek suruh baca surah Al-Alaq. Dan Nabi di bawah. Dia dalam keadaan tak tahu. Siapa ni? Mana ayat ni? Ini syaitan ke? Iblis ke? Takut dia? Takut. Tapi dengarlah ayat tu. Ayat syaitan kan? So baca. Dengan Tuhanmu, Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mencipta. Khalaqal insana min alaq. Yang mencipta manusia dari sekumpal darah. Sekumpal ke? Melekit ke? Zygot ke? Daripada tiada lah. Macam-macam tafsir. Saya lalui bila saya tafakur mendalam-dalam sejak mula memeluk Islam. Ini ayat pertama ni turunkan Nabi ni. Mengangkat dia jadi Rasul. Iqra wa rabbukal akram.
Siapa yang mencipta ni? Dia penuh dengan generosity, karamah, akram. Bukan keramat. Karamah maksudnya ikram, kebaikan. Akram. Allazi alamal biqalam. Apa dia nak buat dengan manusia? Ini mesti soalan Nabi. Dia nak mengajar manusia dengan kalam. Yang dia kepada Adam dengan kalam. Simbol TikTok, kalam lah. Kita pergi Google lah, dalam berapa nanosak datang ilmu tu. Al-insana malam ya'lam. Google lah tu. Mengajar manusia apa yang dia tak tahu. Dia lah cikgu. Orang kata, siapa cikgu kamu? Allah lah. Siapa bagi kau hidayah, Cik Apik? Apa aku nak jawab? Apa aku nak jawab? Mengajar manusia apa dia tak tahu. Tengok apa berlaku masa tu. Nabi pun tak tahu. Dia lari balik. Dia kata, Khadijah, tolong syaitan. Khadijah pun buka pakaian dia. Dia kata, dah hilang. Dia kata, itu bukan iblis tu. Itu baik. Khadijah boleh buat begitu. Orang tak terfikir. Tutup je kan. Cuba buka bagi syaitan lari. Ialah bagi malaikat. Jadi, peristiwa itu bawa banyak natijah pada saya. Dan antaranya saya pun terfikir, Nabi dalam keadaan tak tahu. Dia jahil. Dia tak betulkan balik sejarah. Tak, aku tak jahil, aku tak tahu aku Nabi. Tidak. Saya memang tak tahu. Dan turun satu ayat dalam Al-Aqaf ayat 9, kalau tak silap saya. Saya bukan Nabi pertama. I'm not the only one lah. Dan saya tak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Orang kata Nabi begini ni kan. Mesti ditolak. Semua tanggapan selain daripada Allah letakkan mesti ditolak. Jika kamu nak hidup, kamu tenang. Saya ulangi. Sesiapa yang ambil apa pun hadis, selain daripada hadis Quran, hendaklah bersedia menolaknya. Kurang-kurang memeriksanya dan didapati bertentangan. Bersedia menolak. Bukan bersedia menolak. Terus menolak. Jika nak hidup, kamu tenang. Ini very important. Terutama kita akan menghadapi lagi prom dummy. Macam lagi media ni, AI robotik ni macam-macam spam. Dia boleh menyerupai tu guru anda. Dia boleh menyerupai, orang kata tak boleh menyerupai Rasul. Ambil balik ayat itu. Tengok balik. Apa sebenarnya rahsia dalam Al-Quran. Saya dapati banyak langit dengan bumi. Allah dah cabar satu surah min misli. Sebenarnya kita tak boleh. Ya. Telefon mati. Okey, I-45. So itulah sebenarnya banyak benda saya nak cerita, mengupas peristiwa-peristiwa. Ada Rasul saya kupas ni, kupas itu. Ya. Saya dapati bahawa kita kena letak diri kita, makam kita, jiwa kita sama macam Nabi Muhammad SAW. Iaitu makam yang tidak tahu. Bukan jahiliah. Jahiliah ialah jahiliah murakab. Dia tak tahu dan dia tak mau tahu. Kita adalah jahiliah baik. Ya, hasanah. Iaitu kita tak tahu dan kita ingin tahu. Kita tak tahu dan kita terima pengetahuan. Nabi tak tahu, Allah bagi, dia terima. Dia postman terbaik. Postman ni kerja yang mulia. Dia amanah. Dia jujur. Dia sampaikan bungkusan anda dengan baik. Anda sepatut hadiahkan dia. Belanja dia makan, tahu. Postman kenalah. Jaga masa, dia tak ada masa. Postman tak baik, dia ambil ayat tu, dia ambil bungkusan tu, dia simpan. Dia makan sendiri. Nabi dilarang berbuat demikian. Bila diturunkan ayat, kamu mesti sampaikan. Tidak ada ayat rahsia. Orang kata, ni ada rahsia ni. Tak ada. Kita dalam sufi, kita pun tahu tentang sir, rahsia. Rahsia ni Allah. Sirizat wa zizat sir. Ya. Lain tak ada. Dulu Kristian ada. Pergi semua agama lah kita tanya. Dulu ada itu secret code kah? Ada itu code word kah? Ada itu ayat jampi kah? Orang tanya kat Nabi. Nabi jawab dan surah Al-Kahf ayat 9 lah. Saya bukan Nabi pertama. Dan saya tak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Kalau orang ni tak tahu apa yang berlaku kepada dia esok, engkau pergi minta ayat jampi buat apa? Dia sendiri pun dia minta ayat loteri lah. Dia sendiri pun tak tahu apa akan jadi kat dia. Ada orang datang dengan duit kapal. Saya boleh baca lu punya muka, lu punya tangan, saya tahu lu punya nasib. Kalau lu boleh baca, kenapa tak boleh baca lu punya? Oh, saya tak boleh tengok diri sendiri.
macam-macam. Kenapa tak ada semua orang mati? Jadi akhirnya kalau semua orang mati, alhamdulillah mati syahid dunia. Cicak saya orang kata cicak tu mati syahid dunia. Terbeku dalam peti sujud saya tak tutup. Masuk rumah, balik 2 bulan, dia cicak sembunyi dalam bertelur, bersarang apa dalam peti sujud. Saya tutup pintu, saya on refrigerator, tiba-tiba datang zaman ice age. Terbeku cicak. Bila saya masuk daging tu, yang terlekat ke atas tu baru tergeser, terjatuh, baru terkejut saya. Macam ni cicak. Bukan saya tembak cicak tu. Jadi, apa-apa kalau mati dilanda wabak. Ini banjir Dengan saya terperangkap sana. Saya tengah berlepas dari Hong Kong tu. Masa tu langit jadi gelap. Bila pesawat saya langit jadi gelap. Mula hujan turun. Dalam 3 jam kemudian pukul 11 saya tinggal 7.30 malam. 11 malam tu saya sampai ke muncak 6.2 inci sejam. Mereka kata tertinggi dalam sejarah. Orang kata apa ni wali Allah habis tinggalkan Hong Kong habis dilanda banjir. Wallahualam dan tidak, saya tak tahu. Memang saya tak tahu. Apa-apa keistimewaan dari ajar dalam surah Al-Kahfi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ditentukan Allah. Tidak ada kuasa. Semua mati. Dan Allah janjikan mati syahid. Dihembak bangunan mati syahid. Langgar motosikal mati syahid. Pergi rempek sampai mati. Dengan basikal. Mati syahid kau. Ya. Cuma menangis orang lah. Ya. Oh, kita sedih semua. Jangan sedih. Allah janjikan syurga bagi orang yang jatuh dalam kategori ini. Anak aku mati semua. Itu sebab orang kita ni kata takdir. Sudahlah. Dah meninggal. Betul juga. Tapi dari satu segi, kita nak elak orang lain mati, kita buat cara baik. Kita nak protes. Jadi hari ini saya akan ikut protes PPIM bersama NGO lain terhadap KKM. Terhadap WHO. Yang akan buat perjanjian ini. Saya nak tengok apa perjanjian itu. Agenda 21 saya baca, sebenarnya tak ada masalah. Perjanjian KKM ni ada masalah. Tapi saya nak cek balik. Ada benda dengan payout yang baik, ada yang buruk. Jangan baling semua. Ada benda dengan PMS yang baik, ada yang buruk. Saya dah cerita live dulu. Sepatut dipenjarakan Zahid. Sepatut dia masuk campur tangan. Bagi semua jalan. Dia lepas peluang keemasan. Dia tak rampas peluang keemasan. Dia tak ambil kesempatan. Kalau saya lah jadi PM, saya cari kawan, lu ada makanan, wang lah. Okey, lu jadi contoh saya. Saya masukkan lu dalam. Saya cari kawan dulu. Baru ini lah cara Sun Tzu. Itu Xi Jinping buat pada Hu Jintao. Lu cakap aja buat pada PM. XPM ke apa, tak buat. Cakap aja. Orang tak akan dengar cakap lah. Cina tak akan dengar cakap. Tapi kalau dia penjarakan Zahid Hamidi, Cina selut. Dia tak akan hilang deposit dari Cina. Saya garanti lah, Cina siapa yang tak undi PMS, orang Cina lain akan bantai. Saya percaya lah. Tak payah cakap banyak. Ya? Okey, tak apalah. Maksud saya, itu cerita orang. Tak payah cerita orang lah. Diri kita sendiri. How is your life? Apakah anda tenang? Apakah anda jaga makanan? Apakah anda boleh berpuasa? Ya? Apakah anda, ini saya belilah, buat balik cari gitu kan, balik. Tapi, adakah anda meletak diri anda, jiwa anda sentiasa dan genggaman dia sentiasa? Bahawa dia menjaga saya. Dia bagi saya ilmu, saya akan usahakan sebaiknya mencari nafkah yang halal. Dan Allah akan beri banyak jalan halal, nafkah untuk kita. Lebih dari mencukupi. Sepatutnya kita hidup susah macam nenek moyang kita. Nenek moyang apek lah. Tapi sekarang banyak senang. Sepatutnya saya hidup senang macam kawan-kawan saya kan. Senang. Kita tak perasan. Itu orang kata rumah makin mahal. Makanan makin mahal. Generasi akan datang gaji kan. Datang tak cukup dia menyara hidup. Salah tu. Kerana keadaan dia sekarang, dia lebih kaya. Kerana maklumat dia dapat lebih kaya. Dulu, zaman dulu tak dapat maklumat. You habis jalan berbatu-batu, belanja duit banyak untuk dapat sedikit maklumat. Nah, hantar post package, you kena jalan pergi post office, balut sendiri semua, hantar. Lepas tu dia datang balik. Itu mula saya hantar. Pasal saya tak tahu apa tu postcode, pejabat terima. Pejabat. Orang tak boleh tahu. Sekarang, klik-klik datang barang. Jimat banyak kos. Duit pun tumpang rumah. Orang tua,
Maknanya sudah ada sebenarnya banyak intangible benefit hidup kita. Information, lagu ke apa ke, nak jumpa ke, ada public transport ke, semua ada kereta, apa yang kau cakap. Anak-anak pun ada handphone. Sebenarnya hidup kau senang. Tak payah pinjam alung, tak payah rampas duit EPF. Malah salahnya dia pergi beli 2-3 biji kereta. Alah, lu mau tipu siapa lah? Lo, saya boleh kira lah. Bumi lepet tak boleh kira. Kita boleh kira sekejap saja. Anda mau kira ke tak mau? Fabi ayalah yurabbikum matu kaziban. Apa antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan bermaksud kira. You tak ada kira. Tengok. Sihat. Makan lebih sihat. Yelah ada keracunan kau pergi makan gula banyak sangat buat apa. Tapi dia makan yang sihat. Orang kata organic food. Tak ada organic food. Advanced hydroponic. Macam-macam lah. Penambahan pertanian. Macam-macam ilmu. Dulu orang pertanian dibawa oleh banjir semua habis. Ini kat Kelantan lah. Pergi tanam Kelantan buat apa? Banyak banjir. Cari bukit sikit banyak. Tempat di pantai barat. Biar orang Kelantan banyak mari sini. Enggak tak tahu Napier tu semua itu gajah mau. Enggak tanam lah dia boleh bertahan. Saya belajar sikit lah dari kawan saya di Tanjung Karang tu. Saya tengok dia cara godak-godak itu tanah. Dia ajarlah teori matahari, tanah, ada udara. Saya dah cuba dan ajaib. Ilmu tu membantu kita. Macam mana buat duit? Saya sebenarnya banyak mengetuk komputer. Ada 2 biji komputer saya di sini. Saya ketuk dapat duit. Saya cari formula nak matikan Bill Gates punya itu Microsoft kan. Saya tengah buat lah. Saya cari lah. Ada apprentice. Tak boleh buat apa. Okey, saya ajar kau. Sepatutnya kau bayar saya. Tak apa. Saya ajar kau. Saya dah janji. Saya bagi $5,000. Company bayar lah bukan aku. Tapi saya kena jujur lah. Dia boleh buat ini. You baru boleh. Faham tak? Saya suruh orang baru buat Excel saja. Dah cukup. Boleh dapat kerja. 1,500, 2,000 kan. Masalahnya. Orang kita malas. Kenapa malas? Kerana banyak distraction. Okay, so last point ialah bagaimana mengurus diri kita daripada distraksi. Daripada hilang tumpuan. Kadang-kadang kena tutup Facebook. Kadang-kadang kena jangan jumpa orang. Atau orang sekian lah. Kadang-kadang kena tumpu satu tempat. Duduk rumah. Tumpu selesaikan satu kerja. Kalau nak baca satu buku, selesaikan baca buku tu. Selesaikan satu kod, selesaikan kod itu. Jangan buat lain. Kadang orang tawar projek lain. Ini ada jutaan. Tolak. Kalau tidak, hidup kamu kelam kabut. Stres, mati syahid. No problem. In the end, kita kembali semua kepada Allah. Allah kata, berbalahlah kamu, kami tahu apa dalam hati kamu. Kami akan kembalikan dan membongkarkan apa dalam hati kamu. Itu sebab ayat Quran tak boleh dipegang sebagai ayat. Pegang sebagai cerita menerangkan keadaan di luar Quran. Iaitu hidup kita macam mana. Akhirnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada dia. Dia akan hitungkan yaumiddin. Apakah kamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada dia engkau sembah, hanya kepada dia engkau minta pertolong, dan minta dari dia ihdinas siratal mustaqim. Ada tak minta? Bagi Allah, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Ada tak minta? Tak ada. Awak sudah tidak mengamalkan surah Al-Fatihah. Awak hanya membaca. Sama tak membaca dengan hanya membaca, dengan membaca dengan mengamalkan apa dia baca, tak sama. Komputer manual kata, please do backup. Please do backup. You mau please do backup 33 kali meratip. Please do backup. Enggak ada buat backup tak? Apa tu backup? Jadi bila kita kembalikan kepada Allah, kita hijab, dihisap, naikkan hijab, dikurangkan. Kita akan nampak. Masa tu selesai lah. Sama ada tempat yang baik tak baik. Wallahualam. Nak baca ayat apa lagi untuk dapat tempat baik? Ini nak azan subuh. Di masjidnya. Di masjidnya. Itulah. Terima kasih saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.